السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني شرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Musalli, rukun sembahyang yang ke-12. Rukun sembahyang yang ke-12, muka surat 35 Rumi 9 Jawi. Yang atas sekali tu, muka surat 9 ataupun 35 Rumi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ke-12 nya 12 daripada 13 rukun sembahyang, memberi salam yang pertama sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Yang akmalnya Assalamualaikum warahmatullah. Artinya semoga kamu mendapat kesejahteraan dan rahmat Allah. Pertama sekali memberi salam, salam yang pertama, yang ke-12 tu, memberi salam yang pertama. Jadi dia rukun, kalau rukun qauli, rukun perkataan yang terakhir. Yang terakhir takbiratul ihram, Allahu Akbar, rukun juga. Fatihah, rukun qauli, rukun perkataan. Tahiyat, tahiyat akhir, selawat dekat tahiyat akhir. Lepas tu salam. Ini rukun qauli yang kelima, rukun perkataan yang kelima. Sebab dalam sembahyang ada rukun perbuatan yang bergerak-gerak tu. Berdiri, rukuk tu dia panggil rukun perbuatan. Dia ada rukun perkataan dengan masuk kena keluar kat mulut, iaitu rukun qauli. Ada 5, yang ini adalah memberi salam adalah yang kelima. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum, paling kurang. Tapi mudah ajalah Assalamualaikum, tu paling kurang. Maknanya keluar semayang dekat mim tu lah, Assalamualaikum. Bunyi mim je keluar semayang lah. Mim. Cuma walaupun dia terlalu mudah, oleh kerana ianya terlalu mudah, Assalamualaikum, mudah, maka orang tak berapa jaga. Kalau yang susah ni orang jaga juga. At-tahiyyatul mubarak. Sebab apa? Dia payah sikit orang jaga. Tapi mudah macam Allahu Akbar. Allah kan mudah kan? Orang tak jaga. Dia jadi Allahu Akbar. Dah jadi Akbar dah. Allahu Akbar jadi Akbar. Sebab mudah aja. Sebab tak jaga. Sebab terlalu mudah baginya. Macam tu juga salam. Assalamualaikum. Bila mudah sangat, banyak berlaku kesilapan. Diambil mudah. Kita boleh tengok dalam masyarakat kita. Antara yang tak dibenarkan, tak dibolehkan adalah memanjangkan la tu. Assalamualaikum. Sebab la tu 2 je. La tu 2 je. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab ada tak ada Assalamualaikum dia nak buat. Dia tak sepatutnya gitu. Tapi tidak membatalkan. Tapi kita disuruh beri salam, ikutlah. Alif, lam, sin, lam, alif, mim.
Ain, lam, ya, kaf, mim. Kalau kita tengok situ lam alif kan. Lam alif kan dua je. Lam dan alif. Mat tu kan dua je. Jadi assalamualaikum. Sebab apa sebut walaupun benda tu kecil je? Sebab mudah tu yang jadi alah. Assalamualaikum. Padahal ketika nak berpaling tu, nak sunat paling tu, pendek je daripada sini ke sini. Jadi maknanya kenalah dengan dua tu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Cukup dah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu pun dah agak-agak dah border dah tu. Assalamualaikum dah panjang dah. Allah yang kita kira satu. Kan, yang tu lah dua. Cuma ia tidak membatalkan. Dan masalah juga kalau laju sangat. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak panjang langsung pula. Assalamualaikum. Kalau alif, lam, sin, lam, mim. Assalam. Tak ada alif pula. Assalamualaikum. Laju sangat pula. Dia biar dua lah. Assalamualaikum. 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 Tak kena tu. Yang itu tak boleh. Yang itu tak sah. Yang tadi assalamualaikum sah. Tapi makruh. Sebab dia lebih dua. Tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu buang alif. Bila buang alif tak sah. Buang alif. Laju nak laju sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ada assalamu kan? Assalamu kan ada alif kan tu. Jadi dia assalamu. Nak cepatnya pasal assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak sah. Dia kena assalamualaikum paling. Dan jangan terlebih panjang assalamualaikum. Dan jangan pula sebab dia terlalu mudah orang panjangkan dekat kom belakang tu pula. Itu dia panggil salam artis. Sebab dalam TV semua gitu kan, dia ketuk, dia cari-cari, bukan dalam sembahyang lah, dia nak pergi rumah orang, dia assalamualaikum. Dia panggil salam dalam TV je dia, dalam drama je dia. Assalamualaikum. Cuba tengok kaf mim bunyi kum ke bunyi kum. Tempat yang ada alif tak mau panjangkan pula. Assalamualaikum. Laju sangat. Tempat yang tak ada alif dia pergi panjangkan, letak waw kat situ. Assalamualaikum. Kalau nak kira tambah waw tu. Kaf waw mim. Sedangkan mana ada? Salam adalah ibadah. Dalam semayang dia adalah rukun. Luar semayang dia adalah ibadah. Bagi salam dapat pahala. Jawab salam dapat pahala. Bila ibadah dia tak boleh buat suka hati. Dia kena buat betul-betul lah. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam macam tu tak wajib jawab. Salam macam tu salam yang salah. Salam yang tak wajib jawab. Sebab dia bukan salam. Sebab dia tambah huruf. Wow. Assalamualaikum. Dia sebab kita macam nak memanggil kan. Memanggil orang. Nada dia gitu. Jadi kita letak assalamualaikum. Kalau kita nak panggil nama dia je lah. Siapa kat rumah? Pak Long. Nak panggil Pak Long. Jadi kita panggil Pak Long kan. Tu nak tu. Tapi assalamualaikum jangan assalamualaikum. Tak payah. Assalamualaikum. Nak panggil nama dia. Panjanglah kat belakang tu. Tak ada apa. Malah tak wajib jawab. Malah sebahagian pendapat ulama mengatakan berdosa. Assalamualaikum. Berdosa. Sebab ibadah buat suka hati. Ibadah tambah huruf. Mana boleh. Kalau tak ibadah tak apa. Itu ibadah. Lepas tu ain tu biar bunyi ya. Jangan assalamualaikum. Alaikum alif. Janganlah ain lah kan ain tu. Assalamualaikum. Tekanlah sikit. Biar ada alam sikit. Tak payahlah nak macam orang Arab. Assalamualaikum. Tak payahlah. Jadi biar beza alif dengan ain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan lain sikit lah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan lain sikit. Assalamualaikum. Tu salah. Assalamualaikum. Tu alif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tekan sikit. Assalamualaikum. Okey lah. Nak buat tekan pun tekan banyak pun. Cuma janji ada beza alif dengan ain. Cukup. Dan bila benda tu mudah, dia akan boleh jadi salah juga. Dia jadi bunyi mu. Assalamualaikum. Tak percaya cuba. Assalamualaikum. Mu. Sedangkan kalau tengok assalamu. Sebab lepas mim tu ada ain.
kita terdedah untuk jadi K, untuk tambah jadi macam tambah K. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, mu. Kadang-kadang kita tak percaya tau, tapi cuba rakam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Betul dengar selalu. Assalamualaikum. Oh, aku sebut gitu tak perasan pun. Bunyi mu kat situ. Mana ada mu? Kenapa jadi gitu? Kerana kita tak jaga. Kalau kita jaga tak bunyi assalamualaikum. Kita jaga tak? Okey, tapi kalau kita tak jaga, benda tu mudah. Kita buat lebih kurang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada bunyi mu kat situ. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa mu? Assalamualaikum. Orang Arab je boleh tangkap. Orang Melayu tak boleh tangkap. Bila cakap assalamualaikum dia kata okey dah. Tapi orang Arab selalu cakap mu kat situ, ada hamzah. Assalamualaikum. Orang Arab dapat tangkap kesalahan tu. Kita dah terbiasa jadi assalamualaikum tak terasa. Assalamualaikum, assalamualaikum ada mu. Sedangkan kalau kita jaga assalamualaikum. Jaga okey lah. Jaga je selesai. Jadi lebih-lebih lagi masa sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mu tu. Patutnya assalamualaikum. Jaga je dah kan okey. Jaga je okey. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi tu biar dulu itu. Kemudian kesilapan kerana dia terlalu mudah, orang jadi buat lebih kurang menyebabkan dia jadi salah. Jadi asalah, tak ada sabdu kat situ pula. Asalah. Assalamualaikum. Asalah. Dah lah belakang panjang. Assalamu lagi. Assalamualaikum. Berapa salah kat situ? Asalah jadi asalah. Assalamualaikum. 3 salah. Assalamualaikum. Jadi jaga dekat as-salah tu lah, sebab ada sabdu. Ada sabdu, jadi pastikanlah kita sebut sabdu tu as-salah. Jangan asalah. Tu biasa budak-budak lah. Cuma daripada budak-budak akhir sekali jadi sampai ke orang tua. Macam tu juga a tu kena jaga. Jadi jangan jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. A tu dah selalu sangat sebut, dah profesional dah sebut. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Jaga, ni ibadah. Kalau benda lain tak apa, ibadah tak boleh. Jadi kena lah, as-salah. Jaga betul. Jangan sebab kita dah selalu sangat ribu-ribu kali dah bagi salam. Jadi kita assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau dia bagi salam tak wajib jawab, kalau dalam sembahyang tak sah. Kalau assalamualaikum, assalamualaikum. Konon-konon profesional sebut. Macam tu juga kalau orang-orang Pantai Timur. Assalamualaikum. Kong. Kong belakang. Menjaga juga. Ini biasanya tak berlaku dalam sembahyang kot. Tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kot. Tapi kalau kat luar ada kan. Bila kat luar, bukan luar sembahyang dia ada. Jadi tak salam macam tu salah, salam macam tu tak wajib jawab. Malah sebagian ulama kata salam macam tu berdosa. Assalamualaikum. Kong. Ada belakang. Kong belakang tu. Apa lagi? Mesti kena ada alif lam tu lah. Jadi maksudnya as-salah. As-salah. Yang ni orang Melayu tak buat. Sebab apa? Orang Arab dia buat. Dia suka mereka. Sebab as-salam tu alif lam ma'rifah dia panggil. Alif lam tu. Alif lam ma'rifah. Alif lam kat depan tu. Kalau tak ada alif lam, dia tak panggil ma'rifah. Dia panggil nakirah. Jadi salamun alaikum. Betul juga. Tapi dalam sembahyang buat macam tu tak sah. Dia mesti datangkan dengan ma'rifah, bukan nakirah. Ini orang Arab lah. Kesalahan orang Arab. Orang Melayu tak buat kerja gitu. Dia berbeza dengan selawat. Dengan tahiyat. Kita baca semua ni. Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka. Alif lam tu sunat. Jadi salamun alayka ayuhan nabi boleh. Sah. Salamun alayna. Sah. Tapi dalam salam, assalamualaikum, tak boleh. Salamun alaikum, tak boleh. Dari segi perkataan betul. Tapi dalam sembahyang, tak boleh. Sebab, kalau dalam periksa, jawab macam mana? Apakah perbezaan assalamu pada tahiyat akhir? Assalamu alaina, assalamu alaika. Itulah, assalamu di situ. Apa beza dengan assalamu dekat salam, assalamualaikum? Macam nak jawab? Kalau periksa stam ada tu. Stop. Ada. Apa beza assalamu yang berada di tahiyat
Dua-dua tahiyat, assalamu alaina, assalamu alaika tu, dengan bezanya dengan assalamu yang ada dekat salam, assalamualaikum. Nak jawab, sama je. Tak nak yang alaina alaika, nak assalam tu saja, apa beza? Tulisan sama. 10 markah. Ui, banyak tau. Jawapan dia, pada tahiyat akhir, salam assalamu pada tahiyat akhir hanya sunat, didatangkan dengan ma'rifah. Harus didatangkan dengan nakirah. Mantap jawab gitu. Bila didatangkan dengan nakirah, letak salam, mim tu tanwinkan dia, salamun alaikum. Manakala assalamu di salam pula wajib didatangkan dengan makrifah, iaitu alif lam tu. Tanpa baca alif lam tak sah sembahyang. Contoh, memang 10 markah. Tapi itulah, adakah orang tahu itu beza dia? Dia ingat dekat tahiyat akhir tu, kat tahiyat tu, assalamu alaika, assalamu alaina tu wajib, mesti baca. Sekarang tidak. Yang wajibnya sin lam alif mim, salam. Alif lam tu sunat pada tahiyat akhir. Alif lam tu wajib pada salam. Pada salam sembahyang. Okey. Dan pada mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain pun sama juga. Dah halang-halang kita cerita tentang sedikit kaedah bahasa Arab, nahwu sarah tadi. Kita masuk sikit lagi. Biar pening. Boleh juga masih lagi sah, diharuskan mendatangkan khabar atas mubtada. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu mubtada, alaikum khabar dia. Assalam. Tapi mendatangkan khabar atas mubtada dengan maksudnya alaikum, alaikumussalam. Sah. Boleh. Walaupun sembahyang. Alaikumussalam, alaikumussalam. Pelik tapi sah. Tu hukum dia. Tak ada masalah datang. Hukumnya sah. Berbeza dengan takbir. Takbir Allahu Akbar, datangkan akbarullah, tak sah. Takbir Allahu Akbar, dia akbarullah, terbalik kan lah? Tak sah. Tak sah sembahyang. Tapi kalau assalamualaikum, dia tukar. Alaikum, terbalik je. Assalamu alaikum. Cuma ambil tu alaikum tak kat depan. Jadi alaikumussalam lah. Mim tu hidupkan, bariskan dhammah baris depan. Jadi alaikumussalam. Itu jawabnya. Sebenarnya kita bagi salam dan kita jawab salam benda yang sama. Perkara yang sama. Ayat yang sama. Cuma perkataan tu duduk kat depan, duduk kat belakang je. Kadang kita tak perasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasa macam ayat lain. Ayat yang sama, cuma terbalikkan aja. Jadi pada salam sunat mubtada dulu baru khabar. Dengan maksud assalamu dulu baru alaikum. Sunat, bukan wajib. Sunat tertib tu, assalamu alaikum tu sunat. Pada takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu wajib dulu sebelum akbar. Tak boleh akbarullah, tak boleh. Tu beza dia. Itulah. Apakah perbezaan di antara Allahu akbar dengan assalamualaikum dalam sembahyang? Jawab. Boleh datangkan. Kenapa? Pertama, dia tak mengubah makna. Sama je. Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Alaikumussalam, ke atas kamu sejahtera. Sama. Ke atas kamu sejahtera. Selamat sejahtera ke atas kamu. Sama. Okay. Jadi kalaulah kita memberi salam, tak semestinya dengan assalamualaikum. Memberi salam boleh juga dengan waalaikumsalam ataupun alaikumussalam, nak tambah waw kat depan tak apa, waalaikumsalam. Bila kita waalaikumsalam, dia boleh jawab assalamualaikum. Yang paling afdal assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Itu paling afdal, terbaik. Tapi tak salah kalau waalaikumsalam, assalamualaikum. Tak salah. Malah tak salah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tak salah. Malah tak salah juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab itu benda yang sama, jawab yang sama. Cuma dalam banyak-banyak kombinasi tadi, yang paling afdal adalah assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Itu paling afdal. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah untuk, nanti dia sebut tak kat bawah ni? Ada sebut nanti. Untuk jawab salam. Masa bagi tu niat jawab salam. Nanti kita tengok. Cuma nak beritahu siap-siap dulu awal-awal. Iaitu diharuskan untuk bagi
salam dengan Alaikumussalam. Bagi salam, memberi salam. Dan diharuskan menjawab dengan Assalamualaikum ataupun jawab dengan yang sama iaitu Alaikumussalam. Diharuskan bagi salam dengan Assalamualaikum, diharuskan jawab dengan Assalamualaikum juga. Tapi afdal jawab Waalaikumsalam. Kaji dengar? Tak kaji tak? Tak apa nak kan? Dan yang akmalnya, yang sempurnanya, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang sempurna dalam sembahyang. Artinya semoga kamu mendapat kesejahteraan dan rahmat Allah. Tadi Assalamualaikum, selamat sejahtera ataupun kesejahteraan ke atas kamu. Warahmatullah tu rahmat Allah lah. Warahmatullah tu hukum. Assalamualaikum tu rukun. Rukun. Alif lam sin lam alif mim al ain lam ya kaf mim. Itu dipanggil rukun. Rukun. Tapi warahmatullah tu sunat. Sunat dia nama sunat hay'ah atau sunat hay'at, iaitu sunat kecil sunat hay'ah. Warahmatullah. Assalamualaikum rukun, wajib. Warahmatullah sunat hay'ah. Kalau kita perhati, warahmatullah tu ta bulat. Ta ada dua jenis. Satu dia panggil ta marbutah, bulat ada titik dua ke atas. Satu lagi dia panggil ta maftuhah, ta terbuka, ada titik juga dua ke atas. Jenis ta. Yang dekat warahmatullah ni bukan ta terbuka, dia ta tertutup. Ta bulat lah, ta bulat tertutup. Oleh kerana dia ta tertutup, dia ta terbuka ni, dia ada nama lain. Selain pada ta maftuhah, nama dia juga ta ta'nis. Ta'nis tu apa? Ta'nis. Twitter. Macam tu. Twitter tak? Bukan base, Twitter. Itu ta'nis. Itu nama dia. Ta terbuka. Tu. Baca apa-apa dalam Quran, jumpa ta mesti bunyi bunyi keluar sikit angin. Itu ta'nis atau ta maftuhah. Tapi ta tertutup, ta marbutah, dia bukan ta ta'nis. Dengan maksud dia tak ada bunyi. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullah, salah. Assalamualaikum warahmatullah, tak ada. Assalamualaikum warahmatullah. Tak. Kalau tak tu terbuka, baru ada bunyi gitu. Ini kan benda-benda detail-detail yang kecil-kecil lah. Assalamualaikum pula bukan kum. Assalamualaikum kum, bukan o, di u. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Cuma kalau sembahyang tu masih lagi sah. Lahan dia panggil lahan khafi, kesalahan yang kecil yang tak membatalkan. Kalau kum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey? Apa lagi ya? Warahmatullah tak ada ta'nis. Ya. An'amta alaiha, ya. Jadi tak bunyi tak. An'amta. Kejap. Ya. Tadi saya tak sebut yang tak dalam Fatihah. Pertama, hukum bunyi tu, kesalahan tu bukan kesalahan besar. Kesalahan tu kecil. Kesalahan yang tak membatalkan. Jadi kalau tak ada angin pun masih lagi sah. Kesalahan tu kesalahan yang ringan. Kalau baca sepatutnya kena ada bunyilah. Twitter, tapi jangan bunyi melampau-lampau, apa orang kan menebing-nebing pula. Apa? An'amta alaihim. An'amta alaihim. Kan dia biasa tak ada bunyi, tak buat bunyi kat situ kan. Dia ada bunyi.
Tapi itulah, kalau kita ni cuba tekan-tekan, dia bunyi keluar banyak pula. Dia jangan keluar banyak, dia sikit je. Dia punya bunyi tu sikit. Sikit je. An'amta alaihim. Biasanya an'amta alaihim. Tu je an'amta alaihim. Biasa je. Tapi kalau kita perhati, jaga sungguh-sungguh itu, yang dia bunyi kuat tu, an'amta alaihim. Dia jadi gitu. Sedangkan kalau baca biasa, an'amta alaihim. Ada tu kan? An'amta alaihim. Ada. Cuma jangan tekan lah, nampak bunyi pelik. Ya, an'amta alaihim. Tu tak ada. An'amta alaihim. Bunyi ta besar lah bunyi. An'amta alaihim. Tu tak ada. An'amta alaihim. Ada sikit. Tak ni hamas. Cuma kesalahan tu lah sebut tadi. Kesalahan ni bukan kesalahan besar. Ini kalau ngaji dengan guru-guru macam syekh tu, itu memang kena ketuk lah. Syekh yang tu lah kan, yang biasa-biasa tu. Memang kena lah. Aku baca lama dah, betul aja. Tiba-tiba kena dengan dia. Bismillah bukan lama-lama. Tu jenis tu. Dia kesalahan, bila kita sebut kesalahan dalam sembahyang, disebut kesalahan yang kecil, bukan kesalahan pekah. Dia lain. Dalam sembahyang, kadang-kadang dari segi bacaan tu dia salah, tapi dari segi hukum fiqh sah. Dia panggil apa? Pelat. Sah, masih lagi sah hukum fiqh walaupun bunyi pelik. Walaupun bunyi Melayu. Kadang-kadang ada bunyi Melayu. Jadi macam zal tak keluar lidah, yang itu hanya guru-guru tu je yang dapat kesan. Siratal ladzi, dia kena keluar. Dia beza dengan zai. Zai duduk kat dalam lidah. Zai. Siratal lazi. Kalau zal, dia ada kena Tapi kalau kita baca siratal lazi, orang biasa macam kita tak dapat kesan. Tapi syekh-syekh ni jangan main. Dia dapat kesan. Sebab zai dengan zal, dia zal dia keluar. Sa dia keluar. Sa dia tak keluar lidah tu. Keluar tu maksud kat gigi tu. Itulah, tiba-tiba dia siratal lazi, macam tak keluar je lidah. Kesalahan tu nak kira kecil. Macam tadilah. Dari segi hamas, sin ada hamas, sin senyum. Nas tak, dia tak senyum pun, bunyi nas. Nak kata sad tak sad, nak kata sin tak sin. Jadi kesalahan tu kesalahan yang tidak mengubah makna, dan kesalahan tu masih lagi sah. Cuma saya cerita tadi dari segi hukum tajwid, hukum asal lah. Hukum asal tajwid. Jadi kalau dengan syekh-syekh tu, kita apa benda, apa salah, apa lagi? Bismillah tak habis dah lama dah. Sampai 3-4 kali duk main bis tak habis-habis. Apa salah kat mana? Malah aku ngaji dengan syekh ni. Itulah. Tapi kalau kita jumpa guru biasa, okey dah tahu, molek dah jadi imam. Okey dah tahu boleh jadi imam dah. Gitu. Jumpa dengan dia, dia dengar lah detail-detail. Dia sama macam tukang masak lah. Kalau tukang, kita bagi makanan kita kat tukang masak, chef yang tinggi-tinggi yang hotel-hotel, dia ada je komen dia. Kalau tak ada komen, tak nama chef. Ini kurang, lebih halia sikit, kurang halia, kurang itu, kurang ini. Tapi kalau kita bagi kat yang biasa-biasa, yang masak kat rumah biasa-biasa, ni kedai-kedai biasa, sedap dah, boleh lah ni, boleh lah, boleh jual lah. Biasalah, betul bagi chef tu. Ada je dia komplain. Sebab kalau dia tak komplain, maknanya dia tak power lah. Kena komplain lah. Tak kisahlah komplain apa, semua okey dah. Tapi tu menandakan itulah chef. Gitu lah. Baca okey dah, baca tu, tapi dia banyak dia punya tu. Makhraj tu tak sampai lagi ke bawah. Bawahkan sikit lagi. Ha tu kau boleh pedahkan lagi. Macam itik angsa. Macam itik angsa sikit. Bunyi. Biar pedah sikit. Padahal kau tengok ha dengan ha. Dah jadilah. Tapi pedah lagi. Ha, pedah lagi. Itu kadang-kadang guru-guru syekh ni dia tak bagi tahu kat mana. Dia cuma baca balik. Kita baca, dia baca. Tak betul tu, dia baca. Kita baca, dia baca. Kita kata, kena dah aku baca tu. Tapi kalau dia bagi tahu, kat sini ha tu yang problem. Masalahnya dia orang Arab. Dia cakap kita faham ke? Dia pun baca ulang balik lah. Kita ulang, dia ulang. Baca. Salah. Lagi. Ulang. Bila? Lagi sekali kita malah mengaji. Itu dari segitu je. Jadi cuma kalau Assalamualaikum warahmatullahi, okey je. Okey dengan maksud sah je sebenarnya. Warahmatullah. Tapi dari segi kaedahnya salah lah, sebab ta tu
Ta tu bukan ta taknis. Ta tu ta marbutah, dia tak ada bunyi angin, tak ada hamas, tak ada bunyi angin, tak ada taknis tu lah. Tu tak ada. Kecil lah, small matter. Minta sebut pun tak apa bab ni. Ada setengah riwayat kata tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat dhaif tu. Tapi kalau dalam solat jenazah, pendapat tu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wabarakatuh. Wabarakatuh. Okey, habis. Apa lagi? Jadi assalamualaikum tu jangan panjang. Biasa jadi kat mana? Assalamualaikum jadi kat mana? Kat Mekah. Apa benda? Siapa tu? Mubalik kat belakang tu kan? Kan imam dia assalamualaikum. Slow relax imam dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kat belakang ni assalamualaikum. Dalam kitab I'anatul Talibin menegur perkara ni. Mengatakan khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, memanjangkan as-salah lebih daripada dua. Dia tak kira kat mana-mana. Kalau dah silap salah-salah. Yang diamalkan oleh mubaligh, dia panggil. Dalam kitab I'anatul Talibin tegur assalamualaikum warahmatullahi. Khilaful aula. Khilaful aula tu menyalahi menyalahi aula tu yang lebih utama. Menyalahi yang lebih utama. Sepatutnya assalamualaikum. Kuat je lah. Assalamualaikum Assalamualaikum tu. Assalamualaikum Mim mati bertemu dengan waw. Hukum apa? Mim mati bertemu dengan waw. Tak ingat tak? Ke tak ayah mengaji? Mim mati bertemu dengan waw. Mim mati bertemu dengan waw. Assalamualaikum wa. Tu kan mim mati. Kan hukum nun mati dan mim mati. Hukum mim mati bertemu dengan waw. Izhar syafawi. Maksudnya zahirkan. Assalamualaikum wa. Zahir. Izhar kan zahir kan. Jangan assalamualaikum wa. Nak masuk mim dan waw. Tak, zahir. Assalamualaikum. Malah bila mim mati bertemu dengan waw dan fa, huruf fa dengan huruf waw, dia panggil izhar syafawi asyad. Ada asyad kat belakang. Asyad tu maksud dahsyat betul. Tekan sungguh. Jangan maksud assalamualaikum wa. Zahir sungguh. Jangan masuk sebab bimbang assalamualaikum nak masuk dalam waw. Jadi assalamualaikum. Dia macam masuk. Asyad kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau orang yang bimbang maka dia berhenti sikit kejap. Tapi jangan jadi macam saktah pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi dia jadi macam saktah kat situ. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kumwa dia macam masuk mim dalam waw. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bila kum sikit, ambil sikit je, setengah saat ke, suku saat ke, okey. Dia panggil izhar syafawi asyad. Habis, settle. Benda-benda kecil je. Sebab benda tu terlalu mudah, assalamualaikum. Kita terlalu ambil meringan. Jadi kita tekan balik. Tu je. Dan dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi tu dua kali. Dua kali sebut. Kali pertama, hukumnya rukun. Kali kedua yang kali Allah assalamualaikum warahmatullahi kali kedua sunat hay'ah. Dua kali, sekali ke pihak kanan, maknanya bagi salam ke pihak kanan, dan sekali ke pihak kiri, bagi salam ke pihak kiri. Berpaling keduanya hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakang. Ni yang Nabi buatlah. Bila berpaling tu, kalau orang belakang ni tengok, nampak pipi Nabi gitu lah. Para sahabat tengok pipi Nabi. Maka gitulah dia punya pusing. Pusing sampai orang belakang nampak pipi. Okey, pusing. Sunat berpaling ke kanan dan kiri. Sunat berpaling ke kanan sekurang-kurang setelah habis mim tu. Assalamualaikum baru gerak warahmatullah. Sebab
Kalau sebelum tu Assalamualaikum, gerak dah, belum mim, maknanya dia telah bergerak sebelum habis sembahyang. Sebab Assalamualaikum baru habis sembahyang. Matu gerak macam mana pun. Malah Assalamualaikum, bangun terus pun boleh kan. Jadi Assalamualaikum, berhenti kat situ, ataupun Assalamualaikum, bergerak dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau biasa orang buat Assalamualaikum warahmatullahi, wa tu baru gerak. Okey. Warahmatullahi, Allah tu dekat dah habis pergi dah. Kelepas pada tu pergi balik ke depan. Pergi balik ke depan, duduk diam 1 saat paling kurang. Assalamualaikum warahmatullahi, duduk 1 saat paling kurang. Tamanninah lah, 1 saat tu tamanninah. Lepas tu pergi depan balik 1 saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak ada tamanninah kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi, 1 saat. Balik 1 saat lagi. Minimum. Lebih pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi, 1 saat lagi. Pergi depan balik. Okey. Okey, berpaling waktu tu. Makmum pula sunat bagi salam selepas imam salam yang kedua. Assalamualaikum, imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, tu makmum lah. Itu paling afdal. Tapi bermula boleh bagi salam makmum adalah ketika imam as-salah tu, makmum dah boleh as-salah dah. Imam Assalamualaikum, makmum dah boleh Assalamualaikum dah. Dari segi kebolehan. Jadi kalau imam Assalamualaikum, makmum Assalamualaikum warahmatullahi, makmum warahmatullahi, boleh dah. Boleh, harus. Tapi afdal jangan lagi. Duduk diam lagi. Lepas tu imam ke depan balik, Assalamualaikum, makmum jangan lagi. Warahmatullahi haja, warahmatullahi haja, assalam. Itu afdal. Tapi dari segi kebolehan, ketika imam Assalamualaikum je, makmum dah boleh Assalamualaikum. Janji jangan lawat, jangan cepat je. Assalamualaikum, assalam, warahmatullahi, warahmatullahi. Depan balik. Assalamualaikum, warahmatullahi, warahmatullahi. Yang kedua, warahmatullahi kedua tu makmum lah. Okay. Afdalnya, biar lepas salam yang kedua. Cuma, dia ada dobek dia. Lepas salam yang kedua tu, mengikut uruf. Dengan maksud, jika imam lama sangat nak salam yang kedua, makmum tadi salam je, tak payah tunggu. Jadi contohnya imam Assalamualaikum warahmatullahi, lama tak? Belum lagi ni? Lama? Boleh tunggu lagi? Lama dah? 5 saat. Bergantung lah kita rasa lama mana ni. 5 saat. Kau kata tadi 5 saat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak bagi salam lagi, 5 saat dah. Kita bagi salam je, biarkan imam. Sebab nak daripada segi kebolehan memang boleh pun. Nak afdal tunggu salam yang kedua. Tapi imam 5 saat tak bagi salam yang kedua lagi, maka makmum bagi salam je lah yang pertama. Kenapa gitu? Kenapa pula jadi gitu? Kerana jika imam batal, imam tak boleh salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, kentut put. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, haram, berdosa. Imam sebab dah kentut tadi, berdosa, haram. Malah pendapat dhaif kata batal sembahyang. Padahal dah habis sembahyang, batal sembahyang. Sebab itu pendapat dhaif. Pendapat mutamat, sembahyang dah sah sebab Assalamualaikum tu dah sah dah. Lepas tu kenapa haram berdosa salam yang kedua? Sedangkan dia dah habis sembahyang. Kerana masih lagi rupa sembahyang tu ada, sunat sembahyang, maka hukumnya haram, berdosa. Jadi imam Assalamualaikum warahmatullahi, kentut. Lepas tu kita dah tunggu. Sebab tu kata 5 saat tadi tu, kita dah tunggu je. Lama. Lama je. Sebab tu kata, jika lama tu lebih pada uruf. Uruf tu kita try sendiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh sabar lagi? Boleh sabar lagi? Boleh lagi? Lama ni. Kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Tinggal imam. Itu tujuan dia. Itu tujuan saat tu.
Tapi afdalnya tu, habis pada tu. Mazhab lain tidak. Mazhab lain ada Assalamualaikum warahmatullahi. Aja makmum pun Assalamualaikum warahmatullahi dah. Itu mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i salam yang kedua habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi baru Kalau nak pahala lebih. Kalau kata alah janji sah aja, bagilah janji imam salam dulu. Harus je. Boleh. Tanya, kau nak tanya je. Berhenti kejap. Tunduk tu sunnah artis juga. Sebab dalam TV ada. Saya tak cakap, kita dulu tengok TV juga. Dulu cara karama. Tiba-tiba semayang. Masa mula jahat dulu. Lepas tu jadi baik sikit. Bisnes jadi bankrupt, jadi baik pergi masjid. Itulah cerita cara karama. Lepas tu semayang. Terus pandai semayang pula tu. Sebelum tu lara. Tiba-tiba terus pandai semayang. Sekali semayang, masa salam tu. Macam mana tu? Nak buat tiru, tak kerti tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tak ada tanduk-tanduk Tak ada. Sunnah artis. Tak payah tiru lah. Sunnah artis kita tengok sunnah Nabi. Dia macam mana? Kepala dia, masa tahiyat tu, mata tengok dekat tempat sujud. Jadi kepala dia bawah sikit. Dia bukan gini. Dia gini. Kan? Sebab tengok tempat sujud tu, dia gini. Macam tu. Kan? Kepala dia bukan gini. Gini sikit. Ketika nak paling tu, begitulah kepala. Tak payah dah nak. Begitulah. Jadi maknanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya buat slow motion lah. Assalamu fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana kepala tu kan? Gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu. Tengok. Mata jangan, bukan. Tapi ni pun sama-sama lah, small matter lah, benda kecil. Cuma kita nak ambil maksimum. Habis gering tau. Habis gering. Sungguh maksimum punya. Ikut Nabi sungguh. Cuma kata Allah, angkat je lah. Memanglah. Nak Assalamualaikum Allah pun boleh tak? Malah Assalamualaikum warahmatullahi kerah pun boleh juga. Kata benda-benda kecil. Details. Jadi tengok dekat sujud tu memang duduk gitu dah. Memang mata duduk gitu dah. Jangan gerak dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu. Betul? Di depan. Tak ada angguk-angguk. Jangan angguk-angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu slow motion dia. Tak ada angguk-angguk. Tu pelik juga. Kenapa nak main angguk? Sebab itulah kita ambil agama kita copy paste. Copy paste daripada orang yang semayang. Orang tu pun copy paste daripada siapa pun tak tahu. Copy paste. Copy paste. Malahan kita kalau baca Fatihah pun copy paste. Meninggal copy paste. Al-Fatihah. Copy paste. Dulu Al-Fatihah ALFATIH. Sekarang ni Al-Fatihah habis, ayat semua ada. Tapi kita tak baca pun. Copy paste. Yang terbaru Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Sembang lah, kau tak baca pun. Kita punya memang agama ambil gitu, main copy paste saja. Tengok orang, gitu pakcik ni semayang. Siap, lepas ni aku nak semayang, nak ikut, nak tiru lah. Itu juga pergi Mekah. Pergi Mekah ada orang semayang Pak Arab, janggut panjang, memang nampak hebat. Illallah syadu anna. Balik siap. Balik nak aku nak tiru lah. Tak boleh jadi. Elok-elok. Illallah. Elok-elok sebelum tu balik Mekah. Ini gini. Korek habis. Kita tak mengaji. Sedangkan ada mazhab Maliki memang ada. Memang ada kan kita sebut baru ni kan. Dia ada cara dia. Mazhab Maliki. Memang gerak pun. Tapi gerak dia apabila dia sebut Allah. Dan dia gerak tu bukan buat gerak gini. Dia gerak tu alif lam lam ha. Alif lam lam ha. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada Allah. Digerak. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Adalah tu salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Mau gerak. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah lagi gerak lagi. Alif lam ha. Allahumma gerak lagi. Allahumma salli. Kita gerak apa pun duduk. Alilallah kita. Mana hal ini apa ni? Sebab copy paste, copyright control. Kita ni copy stiker. Duk gitu aja kita ni.
Sama lah juga. Tengok orang angguk kita itu pun. Sedangkan tak ada angguk. Angguk tak ada langsung pun. Paling tu straight je. Macam mana tu? Tak ada angguk-angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tapi gempak nampak gempak jangan main ini mengaji Jordan ni kata. Angguk-angguk ni. Nampak gempak. Tapi tak ada angguk. Cuma dia tidak membatalkan. Sebab dia masih lagi tidak 3 anggota besar berturut-turut. Malah masa tu pun dah habis sembahyang dah. Assalamualaikum tu dah habis dah. Cuma makruh ada makruh. Angguk hukumnya makruh. Jangan angguk-angguk lah. Mata straight aja. Lepas tu sunat baca kalau nak baca. Assalamualaikum warahmatullahi. 1 saat. Paling kurang berhenti Tomakninah kat situ. Itu hukumnya sunat. Tomakninah tu. Tapi sunat lagi baca. Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah. Sunat baca. Betul? Pergi depan balik. Diam. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sunat baca kat situ. Habis lepas kiri kanan dah baca sunat baca doa tu. Lepas tu letak tangan dekat atas ni dapat 1 pahala. Tarik dapat 1 pahala mengikut pendapat dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Pendapat yang pertama kata sunat letak atas kepala dan sunat sapu muka. Pendapat kedua kata tak sunat pun. Tak sunat. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi itu saja. Kerana sembahyang adalah perkara sesuatu ibadah yang dimulai dengan takbir yang disudahi dengan salam, bukan disudahi dengan sapu muka. Miftahus salah at-tuhur. Anak kunci sembahyang adalah bersuci, wuduk. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan dia takbir. Takbiratul ihram haramlah. Sebelum tu boleh minum, lepas takbir tak boleh minum dah. Sebelum tu boleh melompat, lepas takbir tak boleh melompat dah. Sebelum tu boleh, sekarang tak boleh sebab takbir dipanggil takbir haram, takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Dengan dapat kita faham sembahyang ni diakhiri dengan salam. Jadi bila diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah cukup. Dah tak ada dah lepas pada tu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata ada sunat juga. Jadi tak kisahlah mana-mana, khilaf kan. Tak kisah nak ambil mana-mana. Tapi yang kata ada lagi sunat, iaitu letak atas kepala ni. Ini letak atas ubun-ubun. 1 pahala. Lepas tu sapu muka. 1 pahala lagi. Jadi 2. 1, 2. Kalau buat macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi, dah 1 pahala. Okey dah. Dia orang tak buat. Orang buat gini, dapat 1 pahala. Ada orang buat daripada atas. Tu dapat 2-2. Nah, itu pun benda tu jangan ni sangatlah, sebab benda khilaf. Masa letak atas kepala tu ada bacaan dia yang sunat. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Tarik sampai ke janggut, tarik. Tu. Dan cuma janganlah kita kata dalam nada sinis. Nada ilmiah tak apa. Nada ilmiah lain, nada sinis. Bahawasanya Nabi semayang dulu atas tanah. Bila Nabi semayang atas tanah, lepas semayang, bila sujud kan melekat pasir. Nabi sapu pasir, Nabi bukan sapu muka. Jangan sebut dalam nada sinis. Sebut, kalau nak sebut, nak bincang dalam nada ilmiah. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan masih lagi sunat walaupun gitu gini? Okey. Tapi kalau pergi sapu muka, buat apa? Nabi dulu semayang, mana ada kapet? Mestilah melekat pasir. Nabi sapu. Bila Nabi sapu, kita bukannya disunatkan sapu. Benda tu nada sinis jangan. Sebab dia dah masuk dalam mazhab. Bila masuk dalam mazhab cukup. Cuma khilaf lah. Malah mazhab Syafi'i sendiri pun khilaf. Ada kata sunat, ada kata tak sunat sapu muka. Jadi terpulang, small matter, benda kecil. Tapi jangan buat nada tu nada sinis. Sebab dah masuk dalam mazhab. Macam usalli juga, benda perkara itu telah dimasukkan dalam mazhab. Bila masuk mazhab, dan ianya khilaf lah. Sebab yang tak masuk dalam mazhab, dia tak ada khilaf. Contohnya, ada khilaf tak sembahyang 5 waktu sehari semalam? Mana ada khilaf? Jadi mana? Mazhab Syafi'i sembahyang 5 waktu, mana ada? Bila sebut mazhab je, benda tu khilaf. Kalau berpuasa di bulan Ramadan, mazhab Syafi'i ada. Pada mazhab Syafi'i, diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan.
Ada? Mana ada tu bukan khilaf. Jadi tak ada mazhab dah. Tak ada. Apa dia? Sebab nas tu dah qat'i, nas tu dah jelas. Dah tak ada mazhab dah. Bila tak ada mazhab, sebab apa? Jelas sangat dah. Tapi bila sebut masuk dalam mazhab, maknanya adalah yang lain cakap lain. Sebab tu nama mazhab. Bila dah masuk dalam mazhab, kita jangan nada sinis tu, jangan. Kemudian seolah-olah kita meremehkan para ulama yang kata sunat. Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas, nama dua-dua ni Abdullah. Seorang anak Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang anak Sayyidina Abbas. Namanya Ibnu Abbas lah. Ibnu tu maksud Abbas, maknanya anak Abbas. Ayah dia nama Abbas. Ibnu Umar, ayah dia nama Umar. Ibnu Umar diikut Nabi sebiji-sebiji, seketul-seketul. Tak fikir. Ibnu Abbas ikut Nabi fikir sikit. Kerana. Baru ni saya cerita, Nabi suruh nak tengok pahaman Ibnu Abbas dengan pahaman Ibnu Umar. Dua-dua sahabat Nabi yang besar, dua-dua Nabi membenarkan. Pahaman Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dalam mazhab Syafi'i banyak pakai Ibnu Abbas. Dia ambil banyak pendapat Ibnu Abbas. Kita tengok pahaman Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Nabi pernah suruh sahabat pergi satu tempat untuk hantar barang. Jauh lah. Masa tu selepas sembahyang Zuhur. Perjalanan tu mudah-mudah kata 3 hingga 4 jam. Kalau lepas Zuhur lebih kurang pukul 2. Sampai lebih kurang pukul 6, 5-6. Lebih kurang perjalanan tu naik unta. Nabi suruh sekelompok orang pergi ke hantar barang lah. Ada hal lah hantar benda ni. Ini hantar surat dan sebagainya. Maka Nabi pun kata gini. Nak sampai jangan sembahyang asar macam ni. Perkara ni urgent, perkara ni penting, segera. Jangan sembahyang asar melainkan di sana, di destinasi. Jangan sembahyang asar melainkan di destinasi. Perjalanan tu normalnya 3-4 jam ataupun sampai tu waktu asar lah. Paling lewat pukul 6. Mudah-mudah kata gitu. Nabi kata jangan sembahyang asar melainkan di tempat bila kau sampai. Okey. Dalam perjalanan unta tak mau jalan. Unta sakit perut, dia tak mau jalan, dia duduk. Para sahabat macam ambil air, buat macam-macam lah. Tak mau jalan, nak macam mana? Unta time kena meroyan ya, dia tak jalan. Time dia period, dia tak jalan. Unta dia period tau. Ada, dia tak jalan. Dia buat hal. Dia, yalah, asyik apa? Dia buat hal lah. Bila macam tu, akhir sekali dalam mungkin sejam 2, baru jalan. Sambung perjalanan. Ketika sambung berjalan, menyebabkan waktu tu dah nak habis asar. Kebiasaan akan sampai pukul 6. Tapi sebab unta punya pasal tadi, 2 jam, 3 jam, breakdown, sampai tu, mungkin sampai tu waktu maghrib. Iyalah. Tengok Ibnu Abbas, geng ataupun pemahaman macam orang Ibnu Umar ni, Ibnu Umar, dia faham, Nabi kata sembahyang kat mana? Sembahyang kat sana kan? Sembahyang kat sana. Habis waktu pun sembahyang kat sana. Nabi kata apa? Jelas. Sembahyang di tempat sampai. Sampai ke belum? Belum. Tak sampai. Jangan sembahyang. Habis asar lagi 10 minit. 10 minit tak 10 minit. Nabi kata apa? Sembahyang kat sana. Tunggu sampai. Yang pemahaman macam Ibn Abbas ni, dia kata Nabi kata sembahyang kat sana kerana biasanya. Nabi tak cakap kerana. Kerana biasanya perjalanan tu memang boleh sampai. Tapi kita ada masalah. Jadi kalau sebab tu kita kena sembahyanglah asar sekarang, sebab asar dah nak habis dah. Sebab ayat Quran kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang telah ditentukan pada waktu yang tertentu, jangan lebih. Jadi kita sembahyanglah sekarang. Kalau kau sembahyang kau tak dengar cakap Nabi, kau lawan cakap derhaka. Betul tak? Betul juga. Yang dia kata, aku tunggu sampai sana, nanti aku baru sembahyang dekat sana. Kalau sembahyang dah maghrib, jadi qada. Tak kira Nabi suruh sembahyang sana. Akhir sekali seorang teruskan perjalanan, satu kumpulan teruskan perjalanan, satu kumpulan sembahyang asar dulu, lepas tu sambung perjalanan. Sampai lambat sikit lah. Yang tak sembahyang ni sampai sana maghrib, sembahyang asar waktu maghrib, jadi qada. Balik-balik ngadu kat Nabi. Nabi tak cakap apa, maksud diam aja, senyum je. Maknanya dua-dua betul. Dua betul. Jadi apa nak cerita ni?
nak cerita, pemahaman para sahabat ada yang straight sampai gitu sekali. Ibnu Abbas dia pandai takwil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Takwil. Itu yang Nabi doa masa baru lahir, masa tahnik Ibnu Abbas. Ya Allah, kau bagi dia faham agama dan kau pandaikan dia takwil. Kerana tu takwil lah. Sebab kerana takwil lah. Ibnu Abbas memang pandai. Imam Syafi'i banyak ambil pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Umar ni dia straight. Dia pernah tengok Nabi jalan satu tempat, nak pergi satu tempat jalan, ada tapak kaki Nabi. Ibnu Abbas lalu pijak ke tapak kaki Nabi. Nabi langkah luas juga, dia langkah sempit, tapi dia letak terkengkeng dia nak tu. Sebab apa? Ikut Nabi. Kita kata, Ibnu Abbas kata, nak ikut Nabi pun ikut jalan ini. Kira okey lah ikut Nabi lah, ikut jalan yang Nabi lalu. Alright lah juga. Ini kau ikut siap tapak-tapak kaki dia, kenapa? Nampak? Tapi okey dua-dua sebenarnya. Dia panggil fanatik. Fanatik tu okey. Fanatik kat Nabi, okey. Fanatik dekat Tuhan Allah dan fanatik kat Nabi, okey sebenarnya. Cuma dia pelik lah. Lepas tu Nabi waktu tu panas. Ada pokok. Nabi duduk atas pokok. Duduk bawah pokok. Bawah pokok. Ada ranting tu Nabi pegang macam ni kat ranting. Panah. Tengah panah. Pukul 1 tengah hari. Dalam 5 minit kot. Dah lega sikit, Nabi sambung perjalanan. Waktu tu, Ibn Umar lalu kot tu, petang dah, nak malam dah. Tak panas. Dia letak juga. Sampai kata, weh jom lah. Elak lu, 5 minit. Kenapa? Aku pernah tengok Nabi buat gitu. Fanatik sungguh. Tapi fanatik tu bagus. Fanatik ikut Nabi bagus. Jadi oleh kerana tu, apa poin dia? Poin dia, janganlah cakap sapu tu. Walaupun, kita ambil pendapat Ibn Umar. Walaupun Nabi sapu sebab pasir, sebab fanatik macam pasal, aku nak sapu juga walaupun tak ada pasir. Macam tadi ya, walaupun tak panas pun aku nak duduk. Malah tangan boleh letak kat bawah tu, boleh letak tangan gini, aku nak letak macam ni juga. Macam ni satu. Kau apa hal? Aku tak kira. Samalah. Mana ada kapet lah, debu pun tak ada. Apa salah sapu juga? Aku tak kira, aku nak sapu juga. Ikut Nabi. Macam itulah. Poin dekat sini, jangan cara cakap tu jangan ada macam sindir, tak elok. Sebab kalau sindir, banyak ada sahabat akan sindir kepada para sahabat yang lain yang ikut fanatik dekat Nabi. Sampaikan pembesar-pembesar yang lain, Rom ke apa, datang nak jumpa Nabi, dia tengok. Datang ramai-ramai jumpa, pertama tengok. Pergi ke tempat, Nabi kat rumah tak ada. Nabi pergi adalah dekat musalla, dekat masjid. Pergi tengok. Mana satu Nabi? Kenapa? Dia tanya kenapa mana satu Nabi? Sedangkan kita, kalau menteri ada kat sini, ada menteri datang, PSG, Purkon, pakak-pakak datang. Tak payah, tengok. Menteri baru lah yang tak kenal, yang baru lantik kabinet, yang tak kenal. Yang dah kenal tak apa, yang tak kenal. Tak kenal siapa-siapa ni pergi. Kita tengok dah tahu dah dia tu menteri. Kan? Tapi kenapa? Nabi, pemimpin besar, orang luar yang datang, yang tak kenal ni, tapi nak jumpa Nabi, mungkin nak beriman, dia cari. Ramai ni. Nabi tengah ada duduk dengan para sahabat. Mana satu Nabi? Kenapa? Bukan sebab apa. Nabi dah elok dah semua. Para sahabat semua tiru sebiji. Janggut Nabi panjang mana? Dia pun ukur. Oh panjang ni. Balik rumah tak cukup lagi. Panjang ada kerat. Sampai penetik gitu. Nabi tu tiba kerat. Pakai-pakai kerat. Nabi tengok. Macam mana kening Nabi. Tiru. Pakai minyak bon. Pakai minyak apa-apa. Tiru lah. Ada jambang. Tiru. Aku tak ada jambang. Tak tiru. Pakailah apa-apa ubat pun. Apa? Macam mana Nabi? Nabi pakai jubah sampai ke keting. Tulang keting tu. Bawah lutut. Atas buku lali tu. Keting tu. Tengok ukur berapa daripada buku lali. Ukur. 3 inci. 3 inci juga jahit. Sahabat. Sampai kan. Nabi suka pakai putih. Aku pakai putih. Apa saja Nabi suka. Semua tiru. Cara cakap. Cara jalan. Semua tiru. Fanatik kan Nabi. Sampai kan. Datang-datang. Mana satu Nabi. Sebab aku tengok semua sama je. Kat situ. Fanatiknya. Kita kena gitu lah. Okay. Macam Ibnu Umar. Kemudian bukan apa dah? Habislah. Dan sunat okey. Dan dia kata kat sini, dan sunat meniat dan sunat 8.5 dan sunat meniat memberi salam atas orang yang ia berpaling kepadanya dan daripada malaikat dan yang mukmin manusia lah tu, insan. Dan jin. Dia kata masa bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat tujuan sebut tu bagi salam kat orang sebelah. Sunat. Okey, orang sebelah, makmum sebelah.
Ataupun malaikat di sebelah yang duk menulis ni. Tak tahulah malaikat ni ke malaikat ni banyak tulis hari ni. Rasa-rasa mana? Mana busy? Kanan ke kiri? Tak tahu lah. Tengok hidup kita hari ni macam mana. Yang kanan duk relax goyang kaki apa? Tarak kejar. Dekat kiri. Kiri aku busy oi. Buat dosa saja. Kiri tulis dosa kan. Tak tahu kita. Kita macam mana? Mana yang busy sebelah ni? Bagi malaikat, bagi orang sebelah boleh niat bagi dia. Yang ni saya nak beritahu ni. Bila bagi salam ke kanan, niat apa? Dia kata sini. Dan sunat berniat memberi salam atas orang yang berpaling kepadanya dan daripada malaikat yang mukmin di kalangan manusia dan jin. Jadi bila bagi salam, dia tu kena jawab. Dah kita bagi salam kat dia. Sebab tu saya sebut tadi, bagi assalamualaikum boleh jawab assalamualaikum. Dia assalamualaikum warahmatullahi, kita niat nak bagi kat orang sebelah. Orang sebelah tu assalamualaikum belah sana, dia niat bagi salam belah sana. Ketika dia assalamualaikum warahmatullahi belah kiri, dia niat jawab salam kita. Kita bila assalamualaikum warahmatullahi belah kiri, kita niat jawab salam dia kalau dia dah bagi kat kita. Memanglah awal-awal dia bagi kat kita dulu. Sebab tu bagi assalamualaikum boleh jawab assalamualaikum juga. Yang tadilah. Okey. Dan kalau ada jin bagi salam kat jin sekali lah. Tu kan kata jin ke apa semua. Dan sunat berniat keluar daripada sembahyang dan salam pada salam yang pertama, niat keluar sembahyang. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Maka hendaklah meniatnya itu berserta dengan alif pada assalam. Maksud niat keluar sembahyang. Macam mana Allah niat masuk sembahyang? Saja aku sembahyang masuk sembahyang. Macam tu juga ketika assalamualaikum tu tu masa tu lepas pada tu niat keluar sembahyang. Sunat, tak wajib, sunat. Assalam, niat aku keluar sembahyang. Macam mana Allahu akbar, niat aku masuk sembahyang kan. Tapi tok guru tak bagi amal. Tok guru tak bagi amal. Jangan amal dia kata. Jangan amal gini. Sebab apa? Jika terawal niat keluar sembahyang, batal sembahyang. Macam tiba nak keluar sembahyang ni, niat keluar sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, batal sembahyang. Padahal dia sunat. Sebab nak buat yang sunat, tak biasa buat. Niat keluar sembahyang lebih awal daripada maka batal sembahyang. Jadi tak payah buat. Walaupun disuruh. Habis. Masuk yang tertib pula akan datang. Tertib akan datang. Dan pertama, dan yang terakhir, yang ke-13 tertib. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tertib. Yang ke-13, kita sudah yang tasbih kafarah dan salatu subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.